Malaysia bakal berdepan dengan pilihan raya negeri pada 12 Ogos 2023. 6 negeri yang terlibat adalah negeri yang telah tamat penggal pemerintahan selama 5 tahun, iaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pilihan raya negeri di Malaysia secara tradisinya diadakan bersama pilihan raya umum. Walau bagaimanapun, negeri boleh secara bebas membubarkan DUN mereka sendiri. Oleh itu, semasa pilihan raya umum pada 2022, hanya 3 negeri, Perlis, Perak dan Pahang yang membubarkan DUN mereka dan mengadakan pilihan raya negeri mereka secara serentak dengan PRU ke-15. Manakala 4 negeri lagi, Sabah, Melaka, Sarawak dan Johor mengadakan pilihan raya negeri mereka lebih awal, iaitu sebelum 2022 berikutan krisis politik yang sedang berlaku pada masa itu. Hanya tinggal 6 negeri ini lagi yang tidak membubarkan DUN mereka pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. 3 daripada negeri ini, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, adalah negeri yang sedang pesat membangun di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Manakala 3 lagi negeri, iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu, adalah negeri yang dikuasai oleh parti pembangkang. Sekali lagi, rakyat akan diberi kuasa memilih pemimpin yang boleh dipertanggungjawabkan untuk membela nasib mereka mengikut negeri untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Semua parti politik sudah pun mengerahkan jentera mereka bersiap siaga untuk berkempen bagi memenangi pilihan raya negeri kali ini. Perebutan mengekalkan kuasa dan merampas kerusi pihak lawan adalah penting untuk rakyat memilih semasa pilihan raya negeri kali ini. Pilihan yang bijak memainkan peranan penting dalam menentukan pembangunan dan kesejahteraan mereka dalam tempoh 5 tahun akan datang. Lihat pencapaian yang telah dilakukan oleh pimpinan sedia ada dan nilai prestasi mereka. Adakah mereka berjaya membawa perubahan pada negeri? Adakah mereka komited dalam pembangunan negeri ke arah yang lebih maju atau tak pernah berubah? Seringkali persoalan ini ditimbulkan semasa pilihan raya. Menilai prestasi dan tahap integriti perlu untuk rakyat membuat keputusan. Rakyat yang bijak akan menilai pemimpin dari sudut tata kelola dan pengurusan yang terbukti berhasil, bukan pada janji-janji palsu dan isu perkauman. Anak muda perlu sedar pentingnya turun mengundi pada PRN ini. Jangan teruja dengan sentimen perkauman dan agama yang melampau yang dibawa sesetengah parti politik. Malaysia adalah negara raja berperlembagaan. Hal berkaitan kaum dan agama semuanya telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia dan tidak boleh diubah sesuka hati tanpa perkenan Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong. Agama Islam tetap agama rasmi. Hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera tetap terpelihara dan tidak akan terjejas sedikit pun. Rakyat hanya perlu fokus pada memilih pemimpin yang baik dari segi integriti dan boleh membawa kemajuan pada negeri masing-masing. Lihat prestasi parti politik itu sendiri atau dengan lebih mudah, lihat pada negeri-negeri yang dipimpin mereka pada hari ini. Cuba lihat pada kemajuan pembangunan, sistem jalan raya, bekalan air bersih, pengurusan sampah, longkang dan sebagainya. Itulah perkara sebenar yang harus dilihat dan dinilai oleh rakyat. Inilah tujuan pilihan raya, memilih pasukan yang boleh buat kerja. Maka oleh itu, elakkan memilih mana-mana parti yang berkempen dengan menyerang isu agama dan kaum. Mereka cuba menakut-nakutkan pengundi dengan fitnah dan berita palsu. Tiada manfaat berbala atas perkara yang sudah jelas tidak boleh dipinda. Ini semua hanya membawa kepada kebencian, perpecahan dan ketegangan yang tiada kesudahan.
Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan oleh rakyat dan anak muda semasa mengundi nanti. Pertama, pengetahuan politik. Adalah penting bagi rakyat untuk mempunyai pemahaman yang mencukupi tentang sistem politik, parti politik dan calon yang bersaing. Rakyat perlu mengetahui visi, misi dan landasan politik setiap calon serta rekod prestasi mereka dari segi integriti, prestasi dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Kedua, semakan dan penilaian. Rakyat mesti melihat secara kritis program dan janji calon. Mereka mesti menilai dasar yang dicadangkan dan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaannya. Rakyat perlu mempertimbangkan kelayakan, pengalaman dan integriti calon dalam menjalankan tugas kepimpinan. Ketiga, isu penting. Rakyat mesti memahami isu penting yang dihadapi negara dan masyarakat pada masa ini seperti ekonomi, pendidikan, kesihatan, alam sekitar, keadilan sosial dan keselamatan. Pengundi harus mempertimbangkan bagaimana calon dan parti merancang untuk menangani isu-isu ini. Keempat, integriti dan reputasi. Adalah penting untuk memilih calon yang mempunyai integriti tinggi dan reputasi yang baik. Rakyat mesti mencari calon yang komited untuk berkhidmat kepada masyarakat secara adil, jujur dan bertanggungjawab. Kelima, melihat pencapaian. Menilai pencapaian dan prestasi lepas calon atau parti politik boleh memberi gambaran tentang keupayaan mereka menjalankan tugas kepimpinan. Orang ramai boleh melihat rekod kejayaan mereka dalam melaksanakan janji-janji sebelum ini dan kesannya kepada masyarakat. Keenam, pemikiran jangka panjang. Orang ramai harus mempertimbangkan kesan jangka panjang pilihan mereka. Mereka mesti mengundi calon yang mempunyai visi dan perancangan yang boleh memajukan negara dan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam jangka masa panjang. Undi rakyat sangat penting dalam membentuk kepimpinan yang berkesan dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Saya nak bagi jaminan tegas di sini. Dalam perpaduan, saya dan tim kita ada pendirian kita. Pertama, selamatkan negara ini. Jamin perpaduan dan keadilan. Angkat martabat orang Melayu. Jamin kedudukan orang Cina, India, Iban Kadazan. We make no apologies. This is the country for all and justice for all Malaysians. Dia katalah apa pun, ini prinsipal kita. Tetapi bedanya apa dengan mereka? Prinsip perlembagaan yang disepakati tidak mungkin dikorbankan. Ini duk cerita di luar bahawa pemimpin-pemimpin Raja Perpaduan ini akan khianati amanah bangsa. Bagi satu contoh di mana khianati, kita khianat Islam. Bagi satu contoh di mana kita abaikan nasib orang Melayu.
Nama Kuala Bumi Putra pun dia sakau lagi.